Assalamualaikum dan salam sejahtera. 50 tahun dulu, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak Hussein, telah lancarkan buku hijau. Buku hijau ni ialah program untuk meningkatkan food, agriculture and fisheries industry. Untuk menentukan yang Malaysia ni tidak akan menghadapi masalah ataupun kekurangan makanan, baik ikan, beras atau apa-apa lagi agriculture produce untuk masa depan. 40 tahun dulu, Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Menteri Pertanian. Dan Anwar tidak fokus, tidak mengutamakan food, agriculture and fisheries industry. Sebaliknya, dia telah membatalkan subsidi untuk industri makanan atau industri fisheries and agriculture. It's the reverse of what Tun Razak was trying to do. Dan 20 tahun dulu, 20 years ago, saya telah tulis satu laporan panjang tentang masalah padi. Iaitu, sekiranya masalah ini tidak diatasi, satu masa depan akan berlaku krisis di dalam bekalan beras. And this has to be addressed very fast sebelum ianya menjadi masalah. Hari ini, beras sudah jadi satu masalah kepada Malaysia. Baik dari segi bekalan dan juga dari segi harga. Dan usaha Tun Razak 50 tahun dulu sudah gagal oleh kerana kerajaan-kerajaan yang datang selepas Tun Razak tidak mengutamakan industri beras ataupun industri makanan dan juga fisheries. Apa saya tulis 20 tahun dulu? Dia laporan panjang. Saya akan baca sebahagian dari laporan tu. The government has acknowledged the importance of rice in the food security policy of the country. This is especially so after the currency crisis and the ever-increasing import bill for rice and other food products. Under the self-sufficiency level for rice is set at 65% until 2010. Bermaknanya hingga ke tahun 2010, Malaysia kena sekurang-kurang ada bekalan beras 65%. Malaysia, therefore, is very far from self-sufficiency and needs to import the balance of 35% of the rice. In 20 tahun dulu, saya dah cakap, 35% dari beras Malaysia masih kena import oleh kerana pengeluaran tempatan hanya 65%. Why does Malaysia still depend on a high level of rice imports to feed the nation? And why does the government allow this? However, one has to remember that 35% reliance on the open global rice market is risky. Iaitu, Malaysia bergantung kepada import beras 35%. It is risky because only 5% of the world's rice supply is traded in the open market. Bermaknanya, dari negara-negara pengeluaran padi, hanya 5% sahaja dari beras dieksport. Bermaknanya 95% dari pengeluaran atau production beras diguna untuk kegunaan tempatan, hanya 5% saja dieksport. Baik India, baik China, baik mana-mana. Tapi Malaysia mengimport 35%. So, in a open market di mana hanya 5% sahaja beras is traded dan kita import 35%, bermaknanya Malaysia menghadapi risiko yang tinggi. In the event of a bad harvest in one or two of the major exporting countries such as Thailand, Cambodia, Vietnam, or bad harvest, a number of major consuming countries such as India, China, or Indonesia, or worse, bad harvest for both exporting and consuming countries,
in the case of El Nino sebagai contoh, thus forcing the exporting nations to supply only their domestic needs and forcing the major consuming nation to buy rice in the open market. There will not be any rice left in the open market for Malaysia. Bermaknanya, kalau berlaku sesuatu bencana dan negara-negara ekspor tidak mau ekspor lagi, sekat ekspor, bermaknanya mereka simpan 100% pengeluaran beras untuk kegunaan tempatan dan memandangkan Malaysia mengimport 35%, bermaknanya Malaysia akan menghadapi masalah bekalan dan juga harga, both shortage of supply and high price kalau kita nak import. Dan memandangkan hanya 5% sahaja dari beras diekspor dari negara-negara pengeluaran, dan sekira berlaku sesuatu mereka tidak mau ekspor lagi, mereka ban ekspor dan 100% pengeluaran beras atau padi disimpan untuk kegunaan tempatan macam India ke China ke Vietnam, Thailand, tak kisahlah. Satu dari negara ini tidak lagi mau ekspor beras, bermaknanya Malaysia akan menghadapi kekurangan dan juga masalah harga tinggi. And all it needs is 1 or 2 countries. 1-2 negara cukup. Dia orang ban ekspor, dia tak mau lagi ekspor, Malaysia menghadapi masalah. Dan masalah Malaysia ni, di mana our production only 65%, 65% saja dari permintaan atau dari demand, domestic demand, dan kita perlu import setinggi 35%. Ini meletak Malaysia dalam satu situasi atau satu keadaan sangat-sangat bahaya. Negara lain, mereka hanya ekspor 5%. Sebab mereka nak menentukan bekalan untuk rakyat tempatan ni cukup. But in spite of that, Indonesia yang satu masa dulu, katakan zaman buku hijau 50 tahun dulu, Indonesia pun import 35% dari beras sama macam Malaysia. Tapi sudah 50 tahun, Indonesia sekarang boleh ekspor beras. Tak perlu lagi import. They can export. So, level Indonesia sudah menjadi macam level India, China, Vietnam, Laos, Cambodia dan sebagainya, di mana mereka ni produce more than 100% untuk kegunaan tempatan. Which means they have extra 5% dia orang boleh ekspor. Tapi kalau berlaku kekurangan, mereka hanya stop ekspor and cukup untuk kegunaan tempatan. But for Malaysia, walaupun kita dengan Indonesia dulu sama level, Indonesia sekarang sudah menjadi export nation, and Malaysia yang import 35% dari 50 tahun dulu, masih sampai hari ini, masih import 35%, 50 years. Tidak ada perubahan. No improvement dalam 50 tahun. Dan 50 tahun ni, ialah kerajaan Barisan Nasional. Dan mungkin dalam berapa tahun sahaja semenjak tu kerajaan Pakatan Harapan. Tapi boleh dikatakan kerajaan Barisan Nasional dari zaman buku hijau Tun Razak, dari zaman Anwar menjadi Menteri Pertanian, sampai hari ini kita tidak ada improvement, tidak ada kemajuan di dalam industri makanan dan industri juga food agriculture and fisheries. Bukan saja rice production, tapi semua. Everything. Semua keperluan diimport, walaupun bukan 100%, tapi sebahagian besar, 30 hingga 50% dari makanan untuk Malaysia diimport. Dan sekarang ni, kita sudah nampak bagaimana dasar Barisan Nasional selama 50 tahun ni
mereka tidak sambung hasrat atau matlamat Tun Razak semasa Perdana Menteri yang kedua melancarkan buku hijau. And today, we are facing a food security problem di Malaysia. Kita menghadapi masalah bekalan makanan dan bekalan beras hari ini bukan saja menjadi masalah dari segi kekurangan, tapi juga dari segi harga yang mahal. Dan inilah boleh katakan the result of the very bad policy, very bad planning Kerajaan Barisan Nasional. Dan hari ini, apa yang Tun Razak cuba buat 50 tahun dulu dan apa yang saya tulis 20 tahun dulu, bahawasanya sekira Malaysia tidak merancang dengan bijak dan mengatasi masalah food and agriculture and fisheries industry, iaitu kita masih perlu import jumlah yang tinggi, dan ini bukan saja membuka Malaysia kepada risiko bahawasanya sekiranya berlaku kekurangan atau sekiranya mana-mana negara mengambil tindakan untuk ban ekspor, tak kisahlah ayam ke, telur ke, ikan ke, beras ke, tak kisah apa, dan sekiranya mereka ban ekspor, maka Malaysia akan menghadapi kekurangan. Dan yang lebih teruk lagi, apabila Malaysia perlu import barang makanan, beras ke, tak kisah apa sekalipun, dan kita bayar harga tinggi, bermaknanya Malaysia's import bill atau food bill sangat-sangat tinggi. So, in terms of foreign exchange, Malaysia menghadapi kerugian yang tinggi sebab duit Malaysia banyak terpaksa pergi ke negara lain kerana kita nak import makanan. So, our import is costing the country a lot. Dan pasal ni ekonomi Malaysia, termasuk nilaian ringgit jatuh kerana we are importing a lot, terutama sekali keperluan makanan untuk rakyat Malaysia. So the effect is not only on the kekurangan atau harga tinggi di mana rakyat sekarang ni kena bayar harga tinggi untuk makanan, tetapi ada impak kepada ekonomi Malaysia kerana import kita ni terlampau tinggi, dan import ni melibatkan bawa masuk makanan untuk menentukan yang rakyat Malaysia ni tidak mati kebuluran. So it's got a very, boleh katakan, far-reaching effect, not only on the cost of food kepada rakyat, itu satu, kos makanan kepada rakyat, kekurangan, which is satu lagi masalah, dan juga impak kepada ekonomi Malaysia apabila import kita ni terlampau tinggi. So, Barisan Nasional yang selama ni memerintah, kecuali boleh dikatakan pilihan raya yang lepas untuk 2 tahun dan pilihan raya ni untuk setahun. So, dalam 50 tahun tu, 3 tahun under Pakatan Harapan, 47 tahun dia under kerajaan Barisan Nasional UMNO, maka kegagalan ni ialah kegagalan UMNO dan Barisan Nasional kerana tidak ambil tindakan yang wajar, walaupun 50 tahun dulu kerajaan sudah diberi amaran, dan 20 tahun dulu apabila saya tulis laporan saya tentang beras, di mana 65% sahaja kita pengeluaran tempatan dan 35% terpaksa import, dan akan berlaku satu hari di mana negara-negara ekspor tidak akan lagi benar ekspor, dan Malaysia akan menghadapi masalah kekurangan dan harga tinggi. 20 tahun dulu saya sudah buat laporan, hari ini laporan tu terbukti benar. Assalamualaikum, salam sejahtera.